Adakah kau lupa kita pernah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Ustazah nak ajar awak Kesultanan Islam Johor. Okey. Awak belum pernah belajar lagi kan? Jadi hari ini Ustazah nak ajar awak. Okey, semua keluarkan buku Kesultanan Islam Johor darjah 5. Dah ke belum? Keluarkan sekarang. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran 1. Pengasasan Johor berkait rapat dengan konsep kerajaan kelautan. Kalau awak tengok Johor ni dekat dengan laut kan? Kerana kedudukan di laluan perkapalan perdagangan antara bangsa. Saudagar-saudagar dari barat dan timur bukan sahaja membawa barang dagangan. Dia bukan je bawa barang-barang dagangan. Bahkan mereka saudagar-saudagar ni daripada barat dengan timur ini menyebarkan unsur pendidikan, budaya dan agama. Okey, setakat ni faham? Sebagai contoh, pedagang Arab memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan agama Islam. Pedagang Arab ni dia sambil-sambil berdagang ke Johor ni, dia menyebarkan agama Islam. Ada antara mereka menguasai hartanah di Johor ini dengan menjalinkan hubungan yang akrab dengan istana. Pandai kan? Jadi dimudahkan. Keterbukaan Johor telah menjadikan kerajaan ini maju dan makmur kerana kepelbagaian budaya dan ekonomi. Maksudnya apa? Istana Johor, kerajaan Johor bersifat terbuka. Yang di mana kita ini menerima pelbagai budaya dan ekonomi. Sebab itu negeri Johor maju. Okey. Kita tengok pada yang pertama, perdagangan. Johor sebagai pusat perdagangan. Baiklah, kita tengok pada perdagangan. Yang pertama, Johor sebagai pusat perdagangan. Pada abad ke-17, Johor merupakan pusat perdagangan yang penting dan pusat pelabuhan antarabangsa serta menjadi pusat pengumpulan pelbagai hasil barang dagangan. Faham tak? Pada abad ke-17, Johor ni jalan laut itu menjadikan pusat pelabuhan antarabangsa yang terbesarlah antarabangsa. Dagang Johor telah pun berdagang hingga ke Pulauan Sulawesi di Indonesia. Maaf ya, terbelit lidah saya. Okey, antara pedagang dari luar yang mempunyai hubungan dagang dengan kerajaan Johor ialah negara-negara Arab, negara-negara Asia Tenggara, China, Jepun, India, British dan Belanda. Ramai kan? Sebab tu dinamakan pelabuhan antarabangsa. Daripada pelbagai negara dah datang. Okey, Ustazah sambung ya. Menarik kan? Okey, tadi perdagangan. Sekarang ni Ustazah ajar awak faktor kemajuan perdagangan Johor. Apakah faktor yang menjadikan perdagangan Johor ini maju? Faktor yang pertama, di Johor ini meningkat maju adalah kerana terdapat banyak kemudahan disediakan seperti gudang penyimpanan barang. Sebab itu orang pedagang-pedagang luar suka datang ke Johor ni sebab apa? Sebab khidmat membaiki kapal. Zaman dulu kan diorang banyak kapal-kapal kan berlayar kan, dan pelbagai barang dagangan. Terdapat juga penggunaan pelbagai mata wang seperti mata wang emas, mata wang perak yang disebut sebagai kupang dan mata wang timah disebut sebagai katun. Reka bentuknya Islamik dengan menggunakan bahasa Arab diperbuat pada zaman Sultan Alauddin Riayah Shah II. Awak tengok kat bawah tu, duit emas negeri Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayah Shah II tahun 1528 hingga 1564 berbentuk segi 8. Tengok. Yang pertama, permukaan dengan bertulis nama Sultan tu. Yang kedua, permukaan belakang dia bertulis Khalifah Al-Mu'minin. Dulu macam inilah duit emas diorang, negeri Johor punya. Okey, tengok dekat barang dagang. Kita tengok pada
barang dagangan tempatan. Tempatan tu apa? Daripada Johor lah. Okey, barang-barang dagangan Johor dengan kerajaan luar termasuk emas, damar, tikar, biji timah, sagu, minyak, lada hitam, pinang, ikan masin, garam, gambir, lilin, pinggan kayu dan beras. Ni daripada kita lah. Johor juga turut membekalkan barang ekspor seperti kayu gaharu, lilin, tikar, sagu, kayu, minyak, lada dan lain-lain. Okey, cuba awak tengok lada hitam tu, pernah jumpa tak? Ustazah kalau masak kan, Ustazah suka letak lada hitam. Tak tahulah kenapa, sebab kan lada hitam ni bila kita makan, badan kita akan rasa macam segar. Okey, segar. Tapi lada hitam sekarang dah mahal sikit lah. Okey. Lepas tu gambir, tu buah pinang. Kalau awak pernah tengok pokok pinang, kuru-kuru tinggi tu kan, tu pokok pinang. Okey. Ini adalah barang dagangan tempatan. Seterusnya, kita akan tengok barang dagangan Cina. Barang dagangan Cina seperti benang emas, kain sutera, tekstil, kayu gaharu, sarang burung, gading, kapur barus, biji timah, rotan, tembikar, tembaga, teh dan lain-lain. Ni Cina tau. Cina kan suka teh kan? Jadi dia bawa lah barang-barang dagangan daripada negeri Cina bawa ke Johor. Tengok kain sutera. Awak pernah nampak tak kain sutera? Kalau zaman dulu memang kebiasaan banyak baju daripada kain sutera lah. Kain sutera ni mahal. Ada sekarang ni juga. Kain ni lembut je. Okey, kain ni lembut. Lepas tu Cina ni dia suka bawa tembikar. Kalau awak tengok cerita Cina ke, mesti kat rumah dia orang banyak tembikar kan. Jadi Cina memang suka tembikar. Benang emas, okey. Ni adalah barang dagangan Cina. Kita tengok barang dagangan India pula. Dagangan India. Apa yang pedagang-pedagang India bawa ke Johor ni? Okey. Putih, lada hitam, kayu manis, cengkeh, ketumbar, halba, bunga lawang dan lain-lain. Kalau awak biasa tengok cerita India, awak akan tengoklah masakan-masakan mereka yang di mana mereka mempunyai banyak sangat rempah ratus. Kalau masak mesti berempah. Rempah ratus ni bagus untuk badan kita juga. Okey? Tapi nanti bila makan banyak dia akan panas lah. Akan mengeluarkan peluh lah banyak. Okey, itu barang dagangan India lah. Tengok kayu manis, bunga lawang, cengkeh. Kalau awak biasa tolong mak awak dekat rumah, awak akan kenal apa itu kayu manis. Cik, beli kayu manis RM2. Cik beli bunga lawang RM2. Cengkeh RM2. Jintan kasar ke jintan halus semua awak akan kenal lah. Okey? Kita tengok kepada barang dagangan Arab. Barang yang dibawa oleh orang Arab ke negeri Johor. Yang dibawa oleh mereka lah. Apa benda barang-barangnya? Tembikar, minyak wangi, barangan kaca, manik dan lain-lain. Kalau awak perasan lah. Orang India ni memang orang Arab ni memang suka minyak wangi kan. Dia memang suka. Kalau dekat dengan orang tu mesti macam bau minyak wangi dia orang kuat kan. Kalau pergi umrah ke, pergi haji ke, mesti awak akan beli minyak wangi dia. Okey. Yang mana mereka juga suka benda manik-manik. Buat tasbih. Tasbih dia orang kalau dekat negeri Arab tu cantik. Berbagai-bagai design kan dia orang buat kan. Manik-manik kan dia orang buat jadikan tasbih kan. Itu barang dagangan Arab lah. Okey. Ini agama ni Ustazah ajar minggu depan lah ya. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi. Jadi Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.